Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopper Channel. Rancangan sudah dimulakan sahabat-sahabat semua oleh geng kaki fitnah, geng pengkhianat nasional, geng penfitnah nasional ini. Bagi saya ini adalah satu rancangan ya untuk menutup skandal projek Jana Wibawa. Yang mereka cuba lakukan sekarang ini membina persepsi kononnya ya kerajaan hari ini ya berlakunya rasuah di sana sini dan sebagainya. Jadi kita tahu sangat sahabat semua, mereka akan sanggup melakukan apa saja cara, dan mereka tidak takut untuk disaman. Walaupun apa yang mereka katakan ini ya mungkin adalah satu kenyataan ataupun berita palsu yang tidak berasas dan tidak terbukti. Namun apa yang mereka lakukan untuk menanam ya, untuk membina persepsi, itulah fokus utama mereka. Yang penting mereka kena saman belakang kira, sebab kita tahu ya mereka ya punya penajah untuk membayar saman kalau sekiranya mereka disaman ataupun didakwah di mahkamah. Jadi hari ini sahabat semua, apakah rancangan itu, apakah yang mereka cuba lakukan, ini yang menarik untuk kita dengar ya pencerahan daripada Brother Iswardi, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar pencerahan ini. Memang padu, memang panas. Habis dekat situ. Okey. Kita ada cerita satu lagi. Dakwaan daripada Cikgu Bat. Dakwaan. Bersatu dakwa ada rasuah dalam projek Tebatan Banjir. Aktivis dari Bersatu membuat laporan polis atas dakwaan berlaku rasuah melibatkan jutaan ringgit untuk mendapat projek Tebatan Banjir. Ahli Jawatankuasa Bersatu Badrul Hisham Shahrin atau Cikgu Bat mendakwa ia menyebabkan projek kos meningkat dengan tinggi. Dia berkata, pada November lalu kerajaan membatalkan kontrak untuk projek Tebatan Banjir bernilai 7 bilion. Sebenarnya 7 dan 15 yang dilaporkan diberi menerusi rundingan terus oleh pentadbiran sebelumnya dan akan menilai semula. Projek itu adalah sebahagian daripada peruntukan 15 bilion untuk menangani banjir. Badrul mendakwa walaupun penilaian semula dikatakan untuk mengurangkan kos, peruntukan untuk projek Tebatan Banjir telah meningkat kepada 16 bilion. Menurut beliau. Okey, dia kata dah tingkat 16 bilion. Kos naik kerana kena bayar rasuah, dakwanya. Dia mendakwa rasuah diberikan untuk bayaran rundingan yang akan disalurkan menerusi firma guaman kepada penerima yang mencurigakan. Dalam hantaran di media sosial, dia mendakwa antara penerima adalah proksi kepada menteri, dipercayai merujuk kepada Nick Nazmi. Dakwanya lagi, Okey. Alright, dia mendakwa pemandu itu turut terlibat dalam projek hospital. Dia kata, okey, salah seorang penerima adalah pemandu yang bekerja di sebuah PBT Selangor. Manakala lagi satu penerima adalah syarikat kosmetik. Dia mendakwa pemandu itu turut terlibat dalam projek hospital. Sementara itu satu lagi dokumen yang dipetik Badrul adalah surat daripada Nick Nazmi adalah kepada Anwar Ibrahim yang bocor pada April lalu. Dia mendakwa surat itu menunjukkan Nick Nazmi akan meluluskan tender menerusi rundingan terus. Bagaimanapun, saya akan mendapati tajuk itu sendiri menunjukkan berkaitan cadangan untuk satu tender terbuka bagi projek Tebatan Banjir. Okey. Pejabat Nick Nazmi telah membuat satu laporan polis berkenaan surat pada Mei lalu dan saya baru bahawa YB Nick Nazmi akan mengemukakan saman kepada Cikgu Bat berkenaan dengan isu ini. Ada kemungkinan. Jadi tunggu laporan tersebut. Tetapi merujuk kepada projek tersebut, okey. Now, dia merujuk tadi, dia kata pembatalan kepada projek 7 bilion. Baik. PM Anwar batal kelulusan projek Tebatan Banjir 7 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan beberapa kelulusan projek Tebatan Banjir tidak akan diteruskan. Beliau berkata ia membabitkan kelulusan secara rundingan terus yang diluluskan sebelum ini. Beliau juga Menteri Kewangan berkata pihak kementerian sudah diminta untuk meneliti semula kelulusan yang diberikan bagi memastikan ia mematuhi prinsip ketulusan. Okey. Saya juga tekankan beberapa kelulusan termasuk kelulusan Tebatan Banjir yang peruntukannya sekitar 15 bilion dan 7 bilion sudah dituluskan. Dia bukan 7 bilion tadi dalam 15 tau. Dia 15 bilion lain, 7 bilion lain.
Saya telah meminta fail itu tidak diteruskan. So, berapa bilion Cikgu Bat kata tadi? So, kalau kita tengok, Cikgu Bat kata tadi sebenarnya 16 bilion. Tadi daripada 7 bilion sekarang jadi 16 sebab kena bayar rasuah. Okey. Ini yang sebelum ini dituduh seleweng projek tempatan banjir, Nik Nazmi lapor polis. Baik. Berapa sebenarnya? Sebab Cikgu Bat tahu 16 bilion. Berapa sebenarnya projek yang telah diluluskan dalam belanjawan kali ini? Belanjawan 2024 11.8 bilion, biaya 33 projek tempatan berkeutamaan tinggi. Kerajaan tegas dalam soal perolehan projek tempatan banjir dan mahu dilaksanakan secara tender bagi mengelakkan pembayaran. Perdana Menteri Anwar berkata memperuntukkan dana besar bagi projek iaitu mencecah 22 bilion. RMK 12 ini RMK 12. Okey. Tetapi tahun hadapan sejumlah 33 projek tempatan banjir dengan kos 11.8 bilion katanya dalam belanjawan 2024. Saya tak tahu Cikgu Bat tak cek, tak buat kerja rumah ke apa ke, dia kata 16 bilion. Okay, dia kata 16 bilion. Tapi macam ni lah tuan-tuan. Dia kata dia dakwa itu proksi kepada Nik Nazmi dan sebagainya. Fine. Semalam, 2 malam lepas, saya cerita bagaimana apa yang diorang buat ni tuan-tuan. Sememangnya diorang rancang dan diorang tahu memang diorang akan kena saman. They know they're gonna be sued. They know. Diorang tahu diorang akan kena saman, and disebabkan oleh itu mereka ada penaja untuk memastikan even kalau disaman sekalipun diorang boleh bela, dan kalau kalah boleh bayar. At most berapa? 1 million? 500,000? Tak ada masalah. Yang penting damage done kepada menteri atau kerajaan. Fitnah dulu tuan-tuan. Fitnah. Saman akan ambil masa. 4 tahun, 5 tahun. Fitnah tu dah berlegar dah. Dulu. Tuan-tuan ingat. Cikgu Bat ni, dia duk kutuk siapa? Dia duk serang siapa? Azmin Ali. Lepas tu dia kata Azmin tu okey. Lepas tu dia serang balik Azmin. Lepas tu dia kata Azmin tu okey. Yang mana satu? Sekarang ini, dia duk dakwa perkara ini. Dan saya dapat berita tadi, Nik Nazmi akan saman. Dia akan buat kenyataan tak lama lagi mungkin, tetapi beliau akan saman Cikgu Bat dalam perkara ini. Tetapi, dia kata-katalah, yang penting damage done. Kalau tak ada orang macam saya cerita benda ni, mungkin kita akan percaya, teruklah kerajaan ni, rasuah sebagainya. 16 bilion rupanya. Perdana Menteri luluskan 11 bilion tadi. Tuan-tuan dah baca? 11 bilion untuk 2024. Mana datang 16 bilion tu? Kat mana dia petik datang 16 bilion tu, petik kat mana? Dia kata 7 bilion. Sebenarnya tuan-tuan, dia ada 15 dan dia ada 7. Dua-dua tu di cancel. Dan kerajaan bagi baru, sebab apa? Dua-dua tu projek. Dia bukan 2 projek tapi dalam tu banyak projek. Projek secara direct nego tanpa proper documentation tak ada. Sekarang siapa masa tu Menteri Alam Sekitar tuan-tuan? Tuan Ibrahim Tuanman. Sekarang ini 33 projek, proper tender, 11 bilion terbuka. Siapa nak? Silakan. Silakan. So, pertuduhan ini yang penting fitnah dahulu. Itu saya kata tadi. Fitnah dahulu. Jadi dengan fitnah itu tuan-tuan, maka kerajaan akan damage. Menyebut soal fitnah ini saya bawa kepada Rafizi Chabar yang bacol ni. YB bacol. Yang bacol viral tu. Okey. Baru-baru ini, habis dah cerita tu. Kita buat cerita Rafizi pula. Baru-baru ini, adalah pihak pembangkang dia main isu ekonomi. Rafizi menteri teruk, menteri tak bagus, tak boleh, rosak negara, bla 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 bla. Ekonomi tak pandai, bla bla sebagainya. So dia buat podcast lah. Ramai lah yang percaya. Ramai yang quote dia. Kemudian Rafizi kata, kalau berani kita debat. Dia kata, baik kita debat. Setuju. Kalau berani hantar surat. Rafizi hantar surat. Kemudian Rafizi kata, kita buat dekat podcast. Kemudian dia kata, apa pula buat podcast? Kalau podcast pergi keluar sekejap lah. Dia kata, ni nak debat, cakaplah debat. Janganlah bacol. Tuan-tuan, podcast tu platform. Saya lebih suka cara kita berdebat yang betul-betul macam saya selalu debat dekat secara bersemuka. Bukan format. Format ni masalah. Seorang ni cakap 10 minit, seorang ni cakap 10 minit. Kemudian seorang ni soal 3 minit, seorang ni soal 3 minit. Tak best. Bagi saya, kalau benar-benar berani, kita duduk hard talk. I ask you, you ask me. Kita buat engagement betul-betul.
You boleh tembak saya, tapi dalam masa sama I akan ask questions and expose your stupidity. Berani tak berani? Kemudian dia bagi macam-macam alasan lah. Oh, ini tak betul lah, ini ada podcast lah, tu lah, bukan debate lah. Kalau kau berani, kalau kau ada point, kalau kau tak takut, tak kisahlah apa pun, jawablah. Tolong share tuan-tuan, tolong share. Jawab. Rafizi rancang podcast sendiri, jemput pengkritik jadi tetamu. 8 Januari ni yang pertama. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli merancang untuk memulakan program Bual Bicara, dikenali sebagai Yang Bakar Menteri, yang memberi ruang kepada sesiapa saja untuk bersemuka dengannya. Siaran podcast akan bermula 8 Januari, disiarkan setiap 2 minggu. Saya merancang untuk memulakan YBM, Yang Berhormat Menteri, tetapi podcast ini Yang Bakar Menteri, katanya menulis catatan di Facebook rasminya. Baik, saya baca kenyataan Rafizi. Saya bagi kenyataan Rafizi Ramli status berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi boleh jelas dekat situ sebenarnya kenyataan beliau. Baik. Siapa yang nak bakar menteri? Rafizi kata, siapa yang nak bakar menteri? Berhari-hari meroyan seorang aktivis maya, cyber aktivis pembangkang setelah kena tweet dengan saya. Ada pelbagai reaksi kepada langkah saya melayan kandungan-kandungan aktivis maya ini. Sebahagian besar menyokong berdasarkan maklumat di media sosial. Segelintir merasakan seorang menteri tidak boleh bersuara. Ada dua jenis yang berhujah menteri tidak boleh bersuara. Pertama, mereka yang merasakan menteri mestilah menjaga standard sendiri dan tugas menjawab serangan adalah tugas cyber trooper. Saya rasa mereka kebanyakannya dari kalangan pengundi atas pagar. Kedua, kumpulan yang menjawab menteri tumpu buat kerja menteri. Seolah-olah memberi pencerahan itu bukan tugas menteri. Pada pemerhatian saya, kebanyakannya adalah aktivis maya pembangkang. Namun secara keseluruhannya, majoriti reaksi di media sosial menyokong langkah menangani dakwah pembangkang ini secara berdepan. Sebab itu saya tweet seseorang yang menggelar dirinya YB Viral. Dia bukanlah penting atau berpengaruh pun. Tetapi reaksinya sebelum, semasa dan selepas ditweet menggambarkan watak sebenar aktivis maya pembangkang. Sebelum ditweet, mereka adalah jenis suka mempertikaikan segala-galanya. Kalau pertikaian itu berasaskan fakta dan perspektif yang benar, saya kira boleh diterima. Tetapi pertikaian ini bawa berunsurkan maki hamun, jeritan, emosi kerana mereka tak faham pun isu ekonomi yang cuba dibawa. Semasa ditweet, mereka menggelabah dan menggelupur. Terbongkarlah watak mereka yang sebenar, hanya berani baling batu, sembunyi tangan. Mereka tidak berani berhujah di hadapan. Mereka lari jika dicabar dan mereka takut dengan tindakan undang-undang kerana mereka tahu banyak kandungan mereka melanggar undang-undang jika dibawa ke mahkamah. Selepas ditweet, mereka akan pusing untuk mengalih tumpuan kepada perkara-perkara picisan. Dalam kes YB Viral, hujahnya debat dan podcast. Kononnya podcast itu bukan debat. Sedangkan semua orang tahu podcast adalah platform. Sebarang perdebatan boleh saja dibuat di mana-mana platform. Dalam dewan, TV, radio, podcast di internet. Debat itu maksudnya bersemuka, bukan jerit maki hamun dekat cermin. Itulah tujuan saya, untuk menunjukkan wajah sebenar aktivis maya pembangkang. Sebab itu saya telah merancang untuk memulakan podcast YBM. Tetapi podcast ini bermakna Yang Bakar Menteri. Peluang bersemuka di podcast yang dirakam pada sebelah malam bertujuan memberi peluang kepada sesiapa saja bersemuka dengan saya tanpa menggunakan peruntukan, kerana muncul di TV kena guna wang rakyat, melibatkan airtime. Podcast YBM terbuka kepada sesiapa saja. Alright guys, so itu dia satu pencerahan pembohongan yang sedang dilakukan ya oleh geng-geng kaki fitnah ini. Mereka tahu ya, mereka apa yang mereka buat itu sebenarnya ya berita yang tidak sahih, ya berita mungkin ya tidak punya bukti asas, tidak punya bukti kuat dan sebagainya. Dan apa poinnya di sini adalah mereka perlu buat ya untuk ya mewujudkan persepsi jahat, untuk meresahkan imej negara kita, pemimpin ya Perdana Menteri kita. Itu sebenarnya sahabat-sahabat semua yang mereka cuba lakukan hari ini. Jadi jelas ya apa yang mereka lakukan adalah hanya sekadar untuk menutupi segala perkara sekadar yang berlaku ke atas
pemimpin-pemimpin utama mereka. Itu dia sahabat-sahabat semua. Dan seperti mana yang kita dengar, Nick Nazmi yang dituduh ya di dalam tuduhan ini bakal memukakan saman fitnah beliau terhadap Cik Gubat ini. Kita menunggukan berita itu, kita akan update dari masa ke semasa. Jadi terima kasih sahabat semua kerana mendengar pencerahan daripada Brother Iswardi dan bersama dengan Alright Dapat Channel. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.